Muassasatul Ulum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan, kelapangan. Allah ta'ala masih lagi mengekalkan kepada kita nikmat hidup. Sedang tak sedang tuan-tuan, hari ini kita berada pada malam 17 Ramadan. Bermakna lebih kurang 12 hari sahaja lagi Ramadan bakal meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita rezeki untuk bertemu, untuk kita melakukan amalan yang berbetulan dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam sebuah hadis qudsi, yaqulullah ta'ala, man syaghalahu zikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam sebuah hadis qudsi, barang siapa yang disibukkan, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku, dan juga barang siapa yang sibuk untuk baca kitab aku Al-Quran ini, sampai tak dan nak minta doa kepada aku. Allah Ta'ala kata, kalau ada di kalangan kita yang dia ni lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan, dia ni setiap masa 24 jam ingat kepada Allah Ta'ala, 24 jam baca Al-Quran, penuh makna Al-Quran, sampai tak dan nak minta hajat dia daripada Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala sebut kepada kita, tuan-tuan? A'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Aku akan bagi kepada dia yang terbaik yang pernah dipohon oleh orang-orang yang pernah berdoa kepada aku. Allah Ta'ala kata, walaupun dia tak dan minta doa kepada aku, dia tak dan minta hajat dia kepada aku, pasal dia sibuk baca Quran, sibuk berzikir, sibuk beribadat, sampai tak dan baca doa untukku, kepada aku akan bagi dekat dia perkara yang terbaik, hajat yang terbaik yang pernah diminta oleh orang yang berdoa kepada aku. Dan Allah Ta'ala sebut, wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sairil kalami kafadlillahi ala khalqih. Kelebihan, keutamaan kalam Allah Ta'ala berbanding dengan kalam-kalam yang lain, seperti kelebihan Allah Ta'ala, keutamaan Allah Ta'ala berbanding makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kita, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini, apabila kita membaca Al-Quran, cuba untuk mendalami Al-Quran,
perbanyakkan berzikir, Allah Ta'ala akan bagi kepada kita sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Walaupun benda kita tak minta, kita tak minta, tak ada nak minta hajat kita. Kita ada hutang, kita ada keperluan, kita dalam keadaan terdesak, tapi dengan sebab kita sibuk menyebut, berzikir, membaca Al-Quran, mengenal makna Al-Quran, Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita. Yang kedua, Allah Ta'ala nak sebut kepada kita, tuan-tuan, kelebihan Al-Quran yang ada dalam rak rumah kita, yang ada dalam rak di masjid, acah rak kereta kita, acah rak pejabat dalam almari kita. Itu merupakan kalam yang terbaik berbanding dengan kalam-kalam yang lain. Apabila kita sebut nuzulul Quran, tuan-tuan, kita tak mau sebut sejarah sahaja. Sepanjang kita baca Al-Quran dalam tempoh 16 hari ini, tuan-tuan, Allah Ta'ala minta kepada kita, walaupun lepas bulan Ramadan, jangan lupa, jangan kita menjadikan Al-Quran nombor 2. Jadikan Al-Quran ini nombor 1 dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hari ini, tuan-tuan, pagi-pagi sebelum nyorok lagi cari sobat, mulakan kehidupan kita dengan sobat. Mula-mula pergi cari metro, sobat tak berapa senang, tak puas hati lagi. Tengok sobat sinar, tak puas hati lagi. Tengok putusan mulia, tak puas hati lagi. Tengok berita hairan, tak puas hati lagi. Tengok The Star, tak puas hati lagi. Tengok Facebook, tak puas hati lagi. Buka blog macam-macam. Kita letakkan Al-Quran di penghujung sisa-sisa umur kita, sisa-sisa waktu kita. Waktu itulah waktu nak mengantuk, waktu itulah baru kita nak buka Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama sebut dalam kita membaca Al-Quran ini ada beberapa adab yang perlu kita jaga. Yang pertama, adab yang pertama, tuan-tuan, apabila kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala minta kepada kita, pastikan kita ikhlas. Walaupun dalam bulan Ramadan, kadang-kadang kita nak lawan kawan kita, dia baca litiang sana, dia baca lagu Jibril, kita tak apa nak baca lagu Israfil lah. Kita jangan kita menunjuk-nunjuk dalam ibadat kita. Lepas tu update pula di Facebook kita, alhamdulillah hari ni selesai 30 juzuk. Orang yang macam ni bimbang, amalan yang dia buat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak kira sebagai pahala, tuan-tuan. Yang kedua, ulama sebut adab yang terbesar apabila kita membaca Al-Quran ialah kita meneliti makna-makna Al-Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah Ta'ala sebut kepada kita, tuan-tuan, tidakkah mereka mahu mentadabbur, menghayati makna Al-Quran, ataupun hati mereka sudah tertutup, terkunci, mangga kejap. Allah Ta'ala tanya kita, Al-Quran aku turun kepada kamu semua ni bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dimusabaqahkan, tetapi lebih daripada itu, untuk kita menghayati makna Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, Al-Quran yang penuh dengan keberkatan ini, apa tujuannya? Apa motif dia, tuan-tuan? Liyadabbaru ayatihi. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, lam tu maksud dia lam litta'lim. Allah Ta'ala turunkan sesuatu ada sebab. Allah Ta'ala turunkan kepada kita Al-Quran liyadabbaru ayati, untuk mereka, untuk kita menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut waliyatadhakkara ulul albab. Aku turunkan Al-Quran ini supaya menjadi peringatan untuk orang-orang yang ada akal. Allah Ta'ala tegur kita, kita yang ada akal, yang ada otak ni, jangan jadi macam kerbau lembu. Kerbau lembu kalau kita tunjuk dekat mereka serobak, tak faham, dia pun tak boleh baca. Kita Al-Quran kita boleh baca, tapi sayang kita umat Islam hari ini
jauh daripada Al-Quran, tuan-tuan. Kita baru-baru ni, tuan-tuan, saya rasa sedih. Baru ni kita buat pertandingan musabaqah Al-Quran dalam negara kita. Yang ni daripada Qatar, daripada Bahrain, daripada Emirat, daripada Urdun, daripada Syria, daripada Palestin, daripada Singapura, Filipina, Indonesia. Habis main. Kawan ni buat lagu slang dah, kawan ni buat lagu slang dah. Dalam masa yang sama, seolah-olah kita tidak menghormati Al-Quran. Pasal apa? Pasal kita hantar atlet-atlet negara kita pergi buat masuk dalam pertandingan C di Singapura baru ni. Tuan-tuan masih ingat? Ada seorang atlet perempuan yang masuk bahagian gimnastik, tuan-tuan. Pertandingan gimnastik ni bukan seluar, tuan-tuan. Tak pakai seluar. Kita ni boleh gazok pakai kain dekat, walaupun seluar dalam tak pakai. Yang tu tak pakai seluar, nampak lorah. Lorah apa? Tuan-tuan pakat-pakat tahu. Bila kita tengok dia kata, takkan saya ni, saya orang Islam, saya umur 20-an, segak pula, takkan saya nak masuk gimnastik pakai jubah macam saya ni. Dia kata macam tu. Yang kedua, seorang menteri yang kita cukup cinta, baru pencen, Rafidah. Dia kata orang lelaki di Malaysia ni iman lemah. Dia kata kita iman lemah, tak tahan tengok. Bukan masalah iman lemah, itu merupakan cara mereka menghina orang perempuan, menjatuhkan martabat orang perempuan. Tapi kita tak sedar, tuan-tuan. Kita benarkan dia masuk dalam pertandingan. Kalau pun, tuan-tuan, kalau kita tengok negara-negara Arab yang masuk dalam pertandingan yang kita tengok, yang masih ada ruang tolak ansur dalam pakaian ini, mereka boleh jaga beberapa adab-adab syariat yang diletakkan oleh Islam. Islam tak larang kepada kita untuk bersukan. Kalau dia nak gimnastik lah. Penontonnya di kalangan perempuan saja. Ni kita baru ni merebut remote dengan cucu. Cucu nak tengok Upin-Ipin, Tok Wan nak tengok tandingan gimnastik, berebut. Kalau nak buat pun, kalau kita tengok pakaian macam tu, tuan-tuan, sama-sama perempuan pun dah tak lepas. Pasal apa? Tak menutup aurat. Aurat antara perempuan, antara pusat dengan lutut macam orang lelaki, sama-sama lelaki. Yang ni paha dedah, punggung nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih kita sedih, ada ketua agama dalam negara kita. Apabila orang ramai kritik dia, memang kita tak nafikan, ada orang ramai kritik dengan cara yang kasar, ada orang ramai kritik dengan cara yang lembut. Tiba-tiba ada ketua negara dalam negara kita kata, tak apa, saya sokong artis, dia adalah ahli gimnastik ni kerana dia telah mengharumkan negeri saya. Tuan-tuan, ketua agama boleh kata macam kita ni, tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala minta kepada kita sangat. Kalau kita fikirlah, tuan-tuan, kawan yang masuk pertandingan gimnastik tu agak-agak bulan besar ni dia baca Quran tak? Baca. Messi dia baca dalam hidup dia beberapa kali. Tapi pasal apa dia masih lagi buat perangai macam ni? Pasal dia baca Al-Quran tapi dia tak faham apa yang Allah Ta'ala arahkan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam Al-Quran. Itu kelemahan kita pada hari ini, tuan-tuan. Sehingga kan ulama sebut, tuan-tuan, seseorang yang baca Al-Quran bersama dengan tadabbur maknanya lebih baik daripada seseorang yang baca Al-Quran penuh tapi haram tak faham. Sebab Al-Quran ni pedoman untuk kita, GPS hidup kita. Kalau urusan dunia kita, tuan-tuan pergi sign kontrak beli rumah, beli kereta, kalau tulisan tu dia tulis bahasa siam lah, tuan-tuan puas hati tak? Tak puas hati. Tuan-tuan mesti cari terjemahan sunnah. Apa nak faham kontrak itu? Sebab apa? Tuan-tuan akan tanggung hutang selama 30 tahun, 9 tahun, melibatkan kewangan, tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak masuk syurga Allah Ta'ala, nak selamat daripada api neraka. Al-Quran yang duduk dalam rumah kita tu, kita haram tak tiba untuk faham. Rugi kita, tuan-tuan.
Al-Quran itu merupakan mukjizat yang dekat. Hari ini kita tak payah cari tongkat. Lah ni orang cari mana dia kesan-kesan serpihan bahtera Nabi Nuh. Susah carilah. Nak cari tongkat Nabi Musa alaihissalam, tongkat Nabi Musa, mukjizat Nabi-Nabi terdahulu khusus untuk mereka. Mukjizat Nabi Musa sesuai dengan perangai Fir'aun, kepala masa. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam, ulama sebut sesuai dengan zaman dia. Zaman dia apa dia? Ilmu kedoktoran berkembang pesat. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Isa alaihissalam mukjizat. Apa dia mukjizat dia? Menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang sudah mati. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW, Nabi akhir zaman, mukjizat khalidah, Al-Quran yang ada dekat tangan kita. Tapi kita ni tak pandai nak menghargai mukjizat, tuan-tuan. Al-Quran tu, tuan-tuan, mukjizat maklumat. Maklumat zaman kita ni, teknologi maklumat. Apa sahaja teori-teori sains, apa sahaja penemuan-penemuan sains, apabila mereka jumpa benda tu secara tidak memang terdapat dalam Al-Quran. Setiap kali penemuan yang mereka kaji, jumpa dia berkata rupanya kejadian manusia sekian-sekian dalam tempoh sekian-sekian, berperingkat sekian-sekian, Al-Quran sudah sebut. Macam mana Allah Ta'ala jadikan langit dan juga bumi dan juga sebagainya, Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kita hari ini jauh daripada Al-Quran. Kita hanya duduk berlomba-lomba. Malam ni alhamdulillah kami dah khatam Quran. Apa nama Ustaz? Minggu depan pakat tak baca lah. Pakat duduk lawan pakat, tak memadai. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Ulama sebut dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah, sebut apa? Hasan Al-Basri dia sebut, ulama-ulama dulu mereka ni anggap Al-Quran macam surat yang Allah Ta'ala kirim kepada mereka. Mereka akan perhati makna dia pada malam hari untuk diamalkan pada waktu siang hari. Jadi ulama-ulama dulu malam-malam tengok selai apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita dalam Al-Quran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran dan juga tadabbur makna Al-Quran. Apabila sampai dekat ayat in tu'azzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sayyidina Umar apabila dia baca ayat ni, tuan-tuan, dia membok macam tu. Sampai pengsan pun ada, sampai sakit pun ada. Sahabat-sahabat lain di ziarah dia, pasal bang sakit, wahai Sayyidina Umar, aku baca ayat ni aku tak tahan, aku berasa sangat. Allah Ta'ala tegur, sekiranya kalau kamu nak siksa kami, wahai Allah Ta'ala, sesungguhnya kami ni hamba kamu. Kami bukan hamba, kami ni hamba kamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, kalau engkau ampunkan kami, maka sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sayyidina Umar baca tuan-tuan sampai tersumpah, sampai sakit. Kita baca Al-Quran sampai sumpah lah, tersumpah, makan dapat. Betul tak? Ngantuk. Beza dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan kata, Ustaz, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab macam mana kami tak faham, terjemahan cukup banyak. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Aku dah mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai pedoman. Pasal apa tak mau ambil aktifah? Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Perancis, dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Jepun, hatta dalam bahasa kita, tuan. Cukup banyak. Tapi dengan sebab lekanya kita dengan Al-Quran, jauhnya kita daripada mukjizat Nabi SAW, sampai kita hanya rasa cukup memadai dengan kita hanya membaca alangkah ruginya, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anuh. Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, Nabi sebut kepada kita, berapa ramai orang yang baca Al-Quran tetapi Al-Quran laknat dia. Al-Quran kata dekat dia, celaka kamu.
Pasal apa? Kita baca Quran tapi tak kuat seperti mana tuntutan dalam Al-Quran. Sayyidatina Aisyah disebut kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlak Nabi sebiji macam mana dalam Al-Quran. Kita ni tuan-tuan, Al-Quran ini umpama GPS kita. Dia nak memandu kita nak sampai ke syurga Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan beli Papago, tuan-tuan install Saiji, Wiz, tengok naik bahasa Cina, tuan-tuan rasa sampai tak ke destinasi tuan-tuan? Nak pergi ziarah anak di mana? Johor Bahru. Malam tadi nak pergi 12 tadi. Pasang GPS depan tu, letak Papago, letak Saiji, letak Wiz depan tu. Apa, insyaAllah sampai walaupun bahasa Cina. Tak sampai tuan-tuan. Sebab apa? Bahasa dia kita tak faham. Al-Quran yang boleh kita faham, tetapi kita cuba, kita lari daripada memahami Al-Quran, bimbang kita tidak dapat sampai ke destinasinya. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sebut apa tuan-tuan? Aku lebih suka baca Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulama kata lebih baik aku baca satu surah ni walaupun dalam nuzul amma yatasaalun, lebih baik daripada aku baca Al-Quran penuh aku tak faham langsung. Lebih baik aku baca surah Iza zulzilah beserta dengan makna sekali dengan tadabbur daripada aku baca Al-Quran penuh tapi apa pun tak faham. Apa yang Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam Iza zulzilah? Allah Ta'ala gambarkan Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila datang hari kiamat, aku akan goncang bumi segoncang-goncangnya. Bumi Allah Ta'ala akan goncang, tuan-tuan. Kalau kita tengok di Sabah baru ni, di Ranau Sabah, tiang-tiang yang lebih besar daripada tiang masjid kita yang tetap, bangunan sekolah bercuti mereka beberapa minggu, hasil daripada gegaran di Ranau Sabah. Jabatan Kaji Cuaca yang tu baru Allah Ta'ala gerakkan bumi Ranau, bumi Sabah. Kalau Allah Ta'ala gerakkan bumi Malaysia kita ni, tuan-tuan, apa nak jadi tuan? Ulama baca surah ni sedih, teriak, pingsan. Kita baca tak ada apa-apa. Kita Tok Imam tu baca tadi cerita pasal Fir'aun, kita ada bayang bidadari. Ni tak faham, tak mau ambil faham tak? Oh no, dia syaitan. Dia cerita pasal Fir'aun. Kada bi ali Fir'aun walladzina min qablihim, kebiasaan kaum-kaum yang lawan dengan Rasul mereka. Aku fa'aqasnahum, aku ambil tindakan, aku azab mereka. Jadi Allah Ta'ala minta kepada kita sangat-sangat. Anak kita tuan-tuan, masih ada peluang lagi kita nak tadabbur Al-Quran dalam bulan Ramadan ni. Hari ni baru 16 besok 17, dah masuk dah 17. Masih ada kesempatan lagi. Jangan duk kaluh baca Al-Quran. Kaluh tak apa Ustaz, saya ikut Imam Syafi'i dia baca, dia khatam 3 hari sekali. Kita ni PI tuan-tuan. Syah tak PI-nya. Imam Syafi'i ni apa? Dia patut baca dengan dia. Dia itu alim bahasa Arab, faqih. Bahasa Arab ni dia cukup mahir. Kita ni dengan ilmu adat pun tak ada, tapi kita nak cuba untuk sama dengan Imam Syafi'i. Paling kurang kita utamakan adab yang seperti mana yang disebutkan oleh ulama. Kita kita cuba untuk menghayati makna Al-Quran. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia sebut, tidak ada gunanya bacaan Al-Quran tanpa cuba untuk faham makna Al-Quran dan juga tadabbur maknanya. Sayyidina Ali kata tak ada faedah. Allah Ta'ala bagi kepada kamu otak, Allah Ta'ala bagi kepada kita akal, tuan-tuan. Kita ni bukan macam kerbau lembu. Al-Quran wajib kita faham dalam hidup kita. Sebab tu tuan-tuan, ulama sebut antara faedah apabila kita baca Al-Quran dan juga kita cuba faham makna dia. Yang pertama, apabila Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang
ayat-ayat perintah daripada Allah Ta'ala, kita akan muhasabah diri kita. Allah Ta'ala kata wa'atul mal. Allah Ta'ala kata waktu macam-macam. Allah Ta'ala kata wa aqimus salat wa atuz zakat, bayar zakat, dirikan sembahyang, hubungkan silaturahim. Kita akan muhasabah diri kita. Kita buat lagi. Apabila sampai dekat ayat larangan, Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina wala tusrifu, jangan membazir. Macam-macam Allah Ta'ala sebut. Kita akan muhasabah diri kita. Benda-benda ni aku tak, masih lagi aku buat, aku tak tinggal lagi menang. Apabila main cerita pasal syurga, ulama' dulu kata, ya Allah, syurga hebatnya, kami nak syurga, ya Allah, masukkan kami dalam syurga. Bila main Allah Ta'ala cerita tentang azab api neraka, ulama' baca Quran, faham, dia kata, ya Allah, kami tak mau masuk dalam api neraka. Bila main cerita pula tentang cerita Fir'aun, cerita kaum-kaum yang Allah Ta'ala musnahkan, mereka akan kata, kalau macam ni kami pun cuba selamatkan diri kami daripada api neraka. Itu faedah kita tadabbur makna Al-Quran, tuan-tuan. Tapi kalau kita baca, tak faham langsung, tak usaha untuk faham, bahkan tak tadabbur pula, rugi kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah Ta'ala sebut kepada kita, tuan-tuan, hanya sahaja orang-orang yang beriman itu apabila disebut ayat-ayat Allah Ta'ala, hati mereka akan gemetar. Cuba kita tengok, kita koreksi diri kita, tuan-tuan. Apabila kita baca Al-Quran sampai cerita tentang azab, sampai cerita tentang Allah Ta'ala musnahkan kaum terdahulu, hati kita ni merasa takut tak? Cuba kita tengok. Allah Ta'ala kata orang beriman ni kalau baca Quran sampai dekat ayat cerita pasal azab di neraka, hati dia akan merasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat kami akan bertambah iman mereka. Kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran ni hudan linnas, dia menjadi petunjuk kepada manusia. Apabila kita baca, faham makna, dia akan menjadi petunjuk, bahkan akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita buat macam ni, tuan-tuan, kita buat, kita minta anak kita minta anak isteri kita buat. Baca Al-Quran sekali faham makna, sekali tadabbur makna dia. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita baca, kita faham, apabila kita sampai dekat ayat Allah Ta'ala sebut, apa dia Allah Ta'ala sebut? Inittaqaitunna fala taqda'na bil qawli fayatma'alladhi fi qalbihi marad. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wahai isteri-isteri Nabi, kalau kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, jangan kamu cuba untuk memanjakan suara kamu, jangan kamu cuba untuk melunakkan suara kamu, sehingga akan ada orang-orang yang sakit dalam hati dia seringin kepada kamu. Apabila kita baca ayat Quran tu, kita tengok diri kita, tuan. Kita ada anak isteri kita ada anak dara kita. Allah Ta'ala minta kepada mereka, orang perempuan, jangan kita ni sengaja buat suara manja, jangan buat suara steam. Apabila kita buat macam tu, orang-orang lelaki dengar, dia ganggu fikiran. Hari ni, tuan-tuan, kita pergi salah orang lelaki dia. Hari ni kalau tuan-tuan pergi dekat hospital setanah bahaya untuk pelekat, apa nama, kalau masuk dalam lift, jangan terlalu rapat, jangan buat gangguan seksual kepada nurse-nurse. Kita bukan buat gangguan seksual kepada nurse, tetapi kadang-kadang nurse, terkadang orang perempuan, mereka sendiri yang cuba untuk buat gangguan seksual kepada kita. Betul itu, tuan-tuan. Bukan kita yang buat, mereka yang buat. Mereka yang menarik mata kita keluar. Bukan kita yang buat. Tapi kita tu pergi agung-agungkan undang-undang gangguan seksual kepada orang perempuan dalam pejabatnya, di tempat awaknya dan juga sebagainya. Sepatutnya dalam kes yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi, atlet tadi, dia yang memulakan gangguan seksual kepada orang lelaki. Bukan dengan sebab iman kita lemah, tapi dia yang tidak patuh kepada arahan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, cuba kita tengok anak kita, isteri kita, tuan-tuan. Apabila mereka ni
Kalau kita tengok dalam Facebook lah, anak-anak darah kita lah ni pula lagu kun apa? Kun anta. Saya dengar kan? Nak saya nyanyi tak? Bukan pula. La nahtajul mala kay nasdada jamala jauharuna huna. La ni orang perempuan jadi apa nama trend Nepal ni, lepas selfie, ambil handset ni, buat aksi manja, nyanyi lagu tu, bobok dalam Facebook. Orang lain tu apa nama like sampai 10,000, orang share sampai 15,000, orang komen sampai 15,000. Segaknya perempuan ni cantiknya, kalau dapat jadi bini aku macam-macam. Padahal itu bini kita. Allah, bini kita pergi buat manja, orang tu kerang kat dia. Orang contoh untuk diri kita. Sebab tu apabila kita baca Al-Quran, kita faham maknanya apa, tuan-tuan. Allah Ta'ala sedang tegur kita. Sebab tu ulama kata, kalau kita nak bercakap dengan Allah Ta'ala, kita sembahyang. Kalau kita nak Allah Ta'ala bercakap dengan kita, kita cuba baca Al-Quran dan juga cuba untuk faham maknanya. Apabila sampai pula ayat Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Anak bini kita, tuan-tuan, tengok baju raya mereka, tuan-tuan. Kita ni pakai sorban, bubuh selendang, kering tak boleh. Pakai yang Masya Allah, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana tak sangka. Cek baju pakaian isteri kita raya ni, tuan-tuan. Anak dara kita kadang-kadang mereka pakai baju nipis, nampak pakaian dalam. Pakai baju ketat, naik motor nampak hak. Pakai baju raya pendek pula. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, kalau kita baca, kita renung makna dia. Allah Ta'ala kata apa? Orang perempuan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka sampai ke bawah daripada dada. Cuba kita renung anak kita, balik lagi tengok tudung anak kita. Cek, mai tak cek? Cek pakai tudung tak? Ayah nak tengok. Panggil bini kita, mai sayang, mai tak? Abang nak tengok tudung sayang macam mana? Tudung bini kita tu pakai macam mana? Dia tunjuk dada dia kat orang. Dia tunjuk dada dia kat orang. Tudung dia melepasi punggung. Kita ni, tuan-tuan, duduk mai semayang, duduk terawih, duduk berzikir, tapi apabila kita tak tegur benda tu, mereka yang akan mengurangkan pahala kita. Kita bermain masjid awal, terawih tak berhenti kali, tapi dengan sebab kita tak tegur, kita baca Al-Quran, kita tak faham, dan kita tak tegur pula isteri kita. Nabi kata ad-dayus. Nabi kata dayus. Dayus ni mana dia apa, tuan-tuan? Dayus tu bahasa Arab, kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dayus itu ialah Nabi sebut orang yang reda apabila ahli keluarga dia, anak perempuan ataupun isteri dia keluar dalam keadaan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek baju anak apa nama? Baju raya anak kita, tuan-tuan. Baju raya isteri kita. Jangan kita bagi duit, alhamdulillah, baju apa pun. Yang penting apa nama, tutup semua. Dia pakai tutup semua dulu, tapi dia beli raya pertama, dia pakai seluar legging. Seluar legging, tuan-tuan. Lah ni seluar legging ni orang tua-tua pun suka pakai. Anak masuk ni umur 80 tahun, gigi mendalam, pakai gigi palsu. Duduk tak sangka dia datang. Tengok, awal tak mampu orang tua ni. Kalau anak darah boleh tahan, ni orang tua. Sebab tu, cek pakaian anak-anak kita, tuan-tuan. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir raya. Anak isteri kita pakai pakaian yang tidak untuk aurat. Bimbang kalau kita mati dalam keadaan kita tak tegur mereka, kita juga akan diheret oleh mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sampai dalam ayat yang lain, sikit lagi, tuan-tuan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalau kita yang jadi pemimpin ni, apabila kita baca Al-Quran, tadi saya tengok dalam buletin TV3 10, Najib dia kata, saya sempena dengan nuzul Al-Quran ini, apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan bertepatan dengan maqasid Al-Quran,
maqasid syariah. Dia kata sekupang yang dia bawa ni 2 hari lepas tu sesuai dengan Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, jangan kamu makan harta sesama kamu dengan cara yang haram. Cukai ni tuan-tuan, GST ni dah kita ni teruk dengan GST dah. Naik pula minyak sekupang. Walaupun sekupang tapi kesan dia cukup besar. Bukan lepas bayar RM50 tambah sekupang tak. Setiap liter tambah sekupang. Tapi masih lagi kita ni tuan-tuan, walaupun Allah Ta'ala tunjuk kepada kita macam-macam. Saya sebut kepada tuan-tuan, Dr. Zahar bin Abdul Rahman, tuan-tuan kenal Dr. Zahar bin Abdul Rahman ni, dia bicara gaya dan juga beberapa bank, penasihat beberapa bank. Dia sebut lepas peristiwa MH370 kita hilang, pramugari ini tulis surat kepada dia, doktor, kami ni kalau kami balik rumah, kalau kami tak main pejabat, kami pakai tudung, kami tutup aurat kami dengan sempurna. Tapi apabila suami kami main hantar kami dekat airport, kami nak kami terbang masa lagi, kami terpaksa salin pakaian seragam kami, tarik detik bagi orang lain tengok, buka tudung kan. Pramugari kata macam tu, kami tak ada pilihan, kerja lain tak ada. Hari ni Allah Ta'ala tunjuk 5,000 pekerja mak kena buat. Berapa ramai lagi pekerja-pekerja hilang yang lain kena buat. Kita ni walaupun amaran daripada Allah Ta'ala bertubi-tubi, masih lagi lawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru ni pula kita kerugian. Seorang businessman daripada Jerman, dia ni suka minum arak. Dia naik dalam pesawat mah kita, naik business class, minta daripada pramugara. Dia kata dia nak minum arak. Pramugara kata, Ustaz, bagi hang pakai dulu tali keledar ni. Dia kata tak kira, nak minum arak juga. Lah kali kacau satu kapal tu terpaksa patah balik. Minyak rugi, mereka terpaksa pusing, habis minyak selama 2 jam, barulah patah balik ke KLIA. Rugi masa, rugi minyak, rugi tenaga kerja. Tapi kita ni jenis seguran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'. Tapi kita tak takwa tuan-tuan, hari ni ringgit kita berhulu. Tuan-tuan, kita bimbang negara kita jadi macam negara Greece. Duit nak ambil daripada bank, dihadkan, habis barang-barang kan. Kita bimbang kalaulah mereka masih lagi tidak mau ikut, tidak mau patuh, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang sepatutnya pakat kembali kepada Allah Ta'ala, tapi masih lagi ingkar, masih lagi lawan. Bimbang negara kita akan mengalami kemusnahan seperti mana Allah Ta'ala musnahkan negara-negara yang mereka ini lawan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya rasa cukuplah sekali itu tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, kami di muassasah, di sekolah menengah Islam Darul Ulum, sebetulnya sekolah menengah Islam Darul Ulum ni dia belakang tulis Islam Darul Ulum. Kita belajar ada 420 orang. Belajar daripada Thailand, daripada Krabi ada, daripada Naratiwat, Yala, daripada Hatnyai, daripada Somplak, daripada Danau dan atas. Mereka ni main mengaji di Semilu. Ada yang miskin, ada yang kaya. Belajar-belajar Semilu di seluruh negara ni, ada yang miskin, ada yang kaya. Baru ni ada sebelum Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan, ada wakil yang meninggal umur 39 tahun sebab hubungan. Tapi mereka sanggup hantar anak mereka walaupun mereka miskin, tuan-tuan. Jadi saya ajak kepada tuan-tuan beli kupon buka puasa. Satu cuma RM10, ataupun tuan-tuan nak bayar zakat perniagaan tuan-tuan, jangan kita pergi bayar kat UMNO. Ini bayar kat UMNO, lepas tu duduk berumur, tak sampai dekat bagi miskin. Dah kita pergi bayar kat UMNO. Tak apalah, jabatan ni UMNO yang uruskan. Aku rela untuk bayar zakat pendapatan kepada jabatan ni. Kami di sekolah menengah Islam Darul Ulum, kami boleh sediakan kepada tuan-tuan resit pengecualian cukai. Ada buat kerjasama dengan sebuah sekolah, kita akan bagi kepada tuan-tuan yang nak keluarkan, yang nak lari daripada hasil, daripada cukai, kita akan keluarkan resit. Jangan berbagi dekat mereka. Kita bagi dekat mereka, mereka ketuk kepala kita boleh.
Tu silap kita. Kita orang ni ekonomi cukup banyak. Ekonomi kuat tapi pergi bagi dekat musuh pun tangan. Sepatutnya duit kita bagi dekat sekolah menengah Islam Darul Ulum. Zakat kita, fidyah kita, apa sahaja kita dah buka. Tuan-tuan boleh ke sana sendiri ataupun boleh serah. Kita akan bagi resit pada malam ini. Apa-apa sahaja sumbangan tuan-tuan yang nak bagi, kami sangat-sangat memerlukan. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan bantu, Allah Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Jadi saya mohon maaf sekiranya salah bahasa, salah kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, esok pagi pukul 9 pagi kita ada kuliah Tuhan di sini dengan Ustaz Elmi dan juga Ustaz Syed Abdul Khair di 9. InsyaAllah tuan-tuan semua jumpa nanti esok pukul 9 sampai pukul 9 di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.